Kemudian Allah kata lagi kepada mereka, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Akhirnya Allah tempelak mereka, kata kepada mereka ini, Allah nyatakan apa? Inilah dia azab siksa yang kamu dustakan dulu. Dulu aku cerita ada pembalasan, aku cerita ada pembalasan syurga, aku cerita ada pembalasan neraka. Jadi kamu tidak percaya, aku hantar kepada kamu Al-Quran, kamu dustakan. Maka Allah tunjuk, kata inilah tempat kamu, inilah yang kamu dusta. Maka dia real tak? Dia real. Itu adalah, ini tempat kamu ni, yang dulu kamu duduk nafikan, maka inilah tempat kamu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan yang dimuliakan, marilah sama-sama kita membuka majlis kita untuk barakah majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi kekuatan, masih lagi diberi cahaya iman. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi ayat yang kita baca sebelum ini dalam bulan lepas, dalam surah Al-Mutaffifin. Kalau hari itu kita sampai kepada ayat yang ke-6, dan pada hari ini insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita sambung ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelum ini, iaitu ayat 1 sampai 6, ada Allah menjelaskan kepada kita bahawa telah menerangkan kepada kita betapa besarnya dosa bagi orang yang melakukan penipuan dalam timbangan. Jadi semasa mereka berniaga, jadi mereka mengurangkan timbangan, maka Allah larang dan Allah terangkan kepada kita, wailul lil mutaffifin. Baik. Jadi sebab apa berlaku perkara ini? Kerana mereka yang mengurangkan timbangan ini tidak percaya dengan hari pembalasan ataupun hari kiamat. Jadi dalam ayat yang seterusnya Allah nyatakan, dalam ayat yang ke-7 ini Allah nyatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi Allah nyatakan, dah Allah terangkan ayat 1 sampai ayat 6 mengenai dosa orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, iaitu timbang dengan cara tak betul. Maka dalam ayat yang ke-7 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Yang bermaksud sesekali
jangan curang, iaitu jangan kamu menipu. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya buku catatan amalan orang-orang yang derhaka. Al-fujjar, iaitu orang-orang yang derhaka, orang-orang yang jahat. Lafi sijin, iaitu disimpan di dalam as-sijin. Maksudnya Allah kata, kamu jaga-jagalah wahai manusia, awaslah wahai manusia, jangan kamu lalai, jangan kamu tipu, dan berhentilah dalam melakukan penipuan ini. Dan ingatlah, buanglah sikap lalai kamu mengenai hari kebangkitan, iaitu yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaumul waqi'ah, yaumul taghabun, iaitu hari-hari kiamat ini. Ya, bukan hari-hari kiamat, hari kiamat ini. Nama dia banyak dalam Al-Quran. Kalau kita buka, yaumul hisab pun disebut, yaumuddin pun disebut, yaumut taghabun pun disebut. Jadi semua ini adalah nama kiamat. Ingatlah tentang janji-janji hari kiamat tersebut. Jadi perbuatan orang yang melakukan kejahatan, iaitu orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jadi catatan mereka ini ditempatkan di dalam as-sijin. Jadi Allah nyatakan lepas itu, Allah tanya kepada kita, wa ma adraka ma sijin, apa yang kamu tahu itu mengenai as-sijin. Jadi as-sijin ini tuan-tuan daripada as-sijin. As-sijin ini ialah tempat sempit, tempat yang terasing. Itu as-sijn. Jadi kalau penjara disebut dengan as-sijn, sebab apa? Sebab dia adalah tempat sempit, ruangan dia sempit, ruangan dia agak jauh, tersembunyi dari orang lain. Sebab tu dia nama as-sijn. Ada tak penjara luas? Cuba kita pergi sel tengok dekat penjara dekat yang ada dekat kita di Sungai Tani ni. Kalau kita tengok luas untuk body dia, ya, boleh gerak kiri kanan, boleh tidur. Kan? Jadi kalau kita kata, sebab tu dia nama as-sijn. Kalau dia buat luas, macam kita kata bilik ruang tamu rumah kita, ataupun bilik tidur rumah kita, baik tak payah buat penjara. Kan? Kalau penjara itu adalah seluas rumah kita. Sebab tu penjara itu dibuat dengan keadaan sempit, supaya nak menyedarkan manusia yang di penjara ini bahawa penjara itu bukan satu tempat yang menyeronokkan. Penjara bukan satu tempat yang menyeronokkan. Lainlah dengan orang yang mempunyai amalan yang hebat, mempunyai amalan yang tinggi, macam apa dia, Buya Hamka. Kalau Buya Hamka, dia berterima kasih kepada Bapak Soekarno kerana Bapak Soekarno memenjarakan dia dan dia dapat menyiapkan tafsir Pimpinan Rahman. Dia kata kalau Buya Hamka kata kalau dia tak dipenjarakan oleh Bung Karno, maka dia tak akan sempat siapkan tafsir, sebab dunia dia terlalu sibuk. Tapi kerana dipenjarakan oleh Bung Karno, dia terima kasih kerana dapat siapkan kitab tafsir yang dibuat, yang dikarang oleh Buya Hamka. Dia terima kasih. Kalau kita semua seronok lah, sebab penjarakan kita. Tapi penjara itu memang dia design untuk supaya bagi kita sedar bahawa dunia ini adalah sempit. Jadi itu as-sijn. Jadi Al-Quran nyatakan as-sijn. Tahukah kamu apa itu sijn? Maksudnya, jadi as-sijn ini dia adalah wa ma adraka ma sijn, apakah yang kamu tahu mengenai as-sijn? Dia kata as-sijn ia merupakan buku yang ditulis di dalamnya nama-nama mereka. As-sijn ini ialah buku kitabun marqum, iaitu kitab yang disimpan, ditulis. Maksudnya ditulis
dengan tulisan yang jelas. Dia seolah-olah dia macam data besar, big data. Maksudnya ditulis, catat dengan jelas, dengan terang, disimpan di tempat yang sempit. Terletak di mana? Di dalam neraka. Catatan bagi orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tempatnya. Jadi ada ulama berpendapat bahawa as-sijjin tu seperti Muhammad bin Ka'ab. Dia kata bahawa as-sijjin itu ialah neraka Jahannam yang merupakan neraka paling bawah. Jadi ada ulama seperti Muhammad bin Ka'ab. Dia kata bahawa as-sijjin itu ialah neraka yang tahap yang paling bawah. Orang kata seronoklah duduk neraka paling bawah. Bila sebut nama neraka, tidak ada satu yang menyeronokkan. Bila sebut nama neraka, bila sebut nama syurga, barulah ia adalah tempat yang penuh dengan nikmat, dengan segala kenikmatan yang tak dapat digambarkan oleh mata kita. Tapi kalau disebut neraka, maka bukan satu tempat yang menyeronokkan. Jadi Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi ini ialah dia menyatakan bahawa as-sijjin itu ialah neraka Jahannam yang paling bawah sekali. Jadi kita tak boleh nak bayangkan macam mana dia punya kedudukan, kepanasan dan sebagainya. Memang bila sebut neraka ni satu benda yang sangat-sangat buruk. Kemudian Allah nyatakan selepas itu, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan ini tak dapat kita nak buat satu ujian makmal. Kita tak nampak. Dan tak boleh kita nak test tengok. Ada kita kata video untuk masa depan. Sebab kita tidak ada peluang dan tidak diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat video conference dengan ahli-ahli neraka. Apa yang kita beriman dan yang kita percaya ialah dengan rukun-rukun iman, dengan perkara-perkara ghaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, itulah yang kita percaya. Dengan hari kebangkitan, hari kiamat, kita sebagai orang Islam wajib percaya. Digambarkan dengan hari-hari kiamat, bagaimana keadaan kita di padang mahsyar, bagaimana keadaan kita yang peluk kita setakat buku lali, dibayangkan kepada kita peluk kita sampai setakat lutut, dibayangkan peluk kita sampai setakat pinggang, sampai setakat dada, sampai setakat tengkok halkum kita, berdasarkan kepada amalan kita di dunia. Digambarkan begitu. Jadi kita percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kebangkitan. Dibayangkan kepada kita bongkah-bongkah batu yang berterbangan. Dibayangkan kepada kita bongkah-bongkah batu hancur lebur menjadi pasir. Dibayangkan segala apa yang ada di atas bumi ini diratakan. Dibayangkan kepada kita, diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan segala apa yang ada di dalam kubur. Jadi semua benda ini tak dapat kita nak buktikan secara saintifik kalau kita katakan bahasa mudah. Contohnya adakan video conference, adakan apa dia boleh kita scan dan sebagainya. Semuanya itu adalah terletak dalam hati kita. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan
maka kita mengiyakan dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dibenarkan oleh akal kita yang sihat. Maka akal yang sihat membenarkan adanya hari kiamat. Sebab apa? Sebagai satu keadilan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang tertindas di dunia. Jadi logiknya bila Allah Subhanahu wa taala adakan hari pembalasan, berarti terbelalah orang-orang yang ditindas dalam orang miskin, orang teranaya. Maka di dunia ini mereka tak boleh nak buat apa-apa kerana mereka terdiri dalam kalangan al-mustad'afin, iaitu orang-orang yang lemah. Tak boleh nak buat apa, tidak ada daya upaya. Jadi mereka inilah akan mendapat pembalasan di hari kiamat, akan mendapat pembelaan. Dengan apa yang orang lakukan kepada mereka, maka itu adalah hari pembalasan kepada orang jahat dan pembelaan kepada orang-orang yang baik-baik. Jadi logiknya ada. Sebab tu benda ini kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat nak dibuktikan secara saintifik. Tak boleh nak buktikan, tak nampak scan dan sebagainya. Jadi inilah orang-orang yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, iaitu alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian Allah nyatakan selepas itu, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tiada mendustakannya, iaitu mendustakan, tiada orang yang mendustakan hari akhirat ini kecuali siapa dia? Kullu mu'tadin athim, iaitu bagi orang yang melampaui batas dan amat derhaka. Jadi orang yang melampaui batas inilah yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau dia tidak melampaui batas, maka dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, golongan Fir'aun ini, yaitu orang Fir'aun, pemerintah-pemerintah Mesir dan orang-orang Mesir purba pun percaya dengan hari kebangkitan, yang mana mereka ini tanam ataupun simpan dalam kubur-kubur mereka. Ada periuk tanah, cantik dah teknologi pada masa tu buat periuk. Kemudian ada capal, ada selipar yang dibuat daripada jut. Maksudnya mereka ini menyediakan hari kebangkitan dengan cara persepsi mereka bahawa mereka akan dibangkitkan. Jadi spesial tempat nak masak, alatan untuk masak, sediakan juga untuk pakaian yang masih diangkat, yang boleh kita tengok dengan pakaian mereka, dengan selipar dan sebagainya. Nak tunjuk kata bahawa mereka yang purba pada zaman Fir'aun itu percaya tentang hari kebangkitan. Pada masa itu, walaupun ada sebahagian besar mereka ingkar kepada Nabi Musa, tapi ada sebahagian yang percaya hari kebangkitan dengan cara mereka sendiri. Jadi sedia bekalan-bekalan, ada bekalan. Jadi maksudnya benda ini adalah fitrah yang Allah jadikan kepada manusia. Tambah-tambah lagi kita ada Nabi, tambah-tambah lagi kita ada evidence berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya, itulah yang dikatakan mu'tadin athim, orang yang derhaka, orang yang melampaui batas. Kemudian Allah nyatakan selepas itu, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka menyatakan ini adalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi sebelum tu tuan-tuan,
Orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan ini, siapa dia? 3 kategori. Yang pertamanya ialah orang yang melampaui batas, yakni orang jahat, orang zalim yang melanggar dasar kebenaran. Itu orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang yang melampau, orang yang jahat, orang yang zalim. Dan yang keduanya adalah orang yang berdosa, yang bergelumang dengan dosa dan tak reti pun nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah antara orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Setiap orang manusia ada dosa, tapi dosa itu perlu dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita astagfirullahalazim, itu kita taubat, kita sembahyang dengan sunat taubat dan sebagainya. Jadi kalau kita tak istighfar, hati kita mati. Dan selagi kita istighfar, walaupun jahat, kita ada motivasi, ada kesedaran. Sebab dia nak menolak supaya hati kita tak keras. Kalau kata hati keras, bacalah Al-Quran. Kalau kita dengan Quran pun kita tak mau baca, maksudnya hati kita sudah makin berat, perlu kita bersihkan. Jadi bila kadang-kadang hati kita terlalu banyak titik-titik hitam, kita nak pegang Quran pun kita rasa malas. Bahkan bila orang baca Quran pun kita rasa geram, kita rasa nak marah bila orang baca Quran. Sebab apa? Itu menunjukkan hati kita dah terlalu kotor. Jadi nak bersih dia, kita baca Quran. Tak baca banyak pun kita bacalah Al-Quran. Kemudian kita sembahyang sunat taubat, kita istighfar. Sebab setiap orang daripada kita setiap hari boleh kita katakan kita buat dosa, kita minta ampun. Dan Tuhan suka hambanya yang buat salah tetapi mohon ampun. Bukan berarti maksudnya suruh buat salah, tapi setiap manusia itu memang susah sangat nak elak daripada melakukan kesalahan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, antara orang yang menolak, orang yang tidak percaya kepada hari kiamat ini, ialah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, bahawa mereka ini berkata ini adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Jadi orang yang menganggap bahawa Al-Quran itu adalah sebagai anekdot ataupun sebagai satu cerita ataupun sebagai cerita orang dulu-dulu, maka itu orang itu yang tidak percaya, yang menganggap bahawa Al-Quran itu dongengan, maka mereka ini adalah antara orang yang ingkar kepada hari kiamat. Maka itu adalah wailun, termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan neraka. Wail. Sebab macam saya katakan bahawa hari kiamat ini tak dapat nak dibuktikan secara, kita kata, yang orang-orang zaman lalu kalau sikit-sikit minta bukti, nak bukti secara saintifik. Kadang-kadang dia adalah sebahagian daripada rukun iman. Jadi bagi orang yang menganggap bahawa Al-Quran ini sebagai dongengan, inilah tempatnya neraka wail. Tempatnya dah dijanjikan sebagai neraka wail. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Aminul Jibril, Sayyidina Jibril sebagai penyampainya. Dan Al-Quran ini sampai sekarang pun Al-Quran ini mencabar kita untuk membuat ayat yang paling ringkas sekali, ayat yang paling pendek sekali dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya buatlah ayat yang pendek sekalipun kalau kita mampu. Nak tunjuk kata cabaran itu bukan terhenti zaman Nabi Muhammad sampai dah ni. Kalau ada pakar-pakar bahasa yang boleh buat, dengan ahli-ahli bahasanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepasnya pun tak mampu nak buat, tambah pada zaman kita sekarang. Himpunlah jin dan manusia seluruh dunia ni untuk sama-sama buat Al-Quran pun tak mampu. Jadi Al-Quran cabar sampai hari kiamat kalau mampu buat. Yang mana bagi mereka yang menganggap bahawa dia adalah asatir, sebagai dongengan, maka buatlah Al-Quran kalau mampu. Kemudian Allah nyatakan selepasnya, kalla
bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami ini tidak ada cacat celanya, Allah nyatakan. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi sebenarnya ayat-ayat Allah ini tidak ada cacat celah. Daripada satu ayat yang bermula pada Al-Quran itu sampai ayat yang penutupnya tak ada cacat celah dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran suruh cabar kita, suruh cari cacat celah Al-Quran di mana, maka tak mampu. Jadi Allah katakan, tapi kenapa terjadi perkara tersebut? Kerana hati-hati mereka telah ditutup rapat sebab dosa-dosa mereka, yang mana mereka mengingkari Al-Quran, dosa-dosa mereka yang mana yang mereka buat, maksiat yang mereka buat, itulah yang menutup pintu hati mereka dan mereka tidak dapat mengenal kebenaran. Jadi ada dalam hadis Nabi riwayat daripada Abi Hurairah yang bermaksud, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maksudnya kita semua apabila buat satu dosa, maka terbintiklah di hatinya satu bintik hitam. Bila kita buat satu dosa, maka ada satu bintik hitam macam cermin. Maka bila kita buat dosa, ada satu titik hitam. Buat dosa, ada satu titik hitam. Sekiranya ia bertaubat dan meninggalkan perbuatan itu serta memohon ampun, dia buat salah, dia mohon ampun, maka hatinya dibersihkan. Dan sekiranya ia mengingat perbuatan dosa tersebut, bintik itu akan bertambah sehingga meliputi seluruh hatinya. Maksudnya kalau kita buat dosa, tak minta ampun, buat dosa tak minta ampun. Tuan-tuan bayangkan cermin yang bersih itu, apabila ada titik-titik penuh cermin, last sekali muka kita tak dapat nak tengok di cermin. Macam itulah hati kita. Apabila hati kita penuh dengan bintik-bintik hitam, tanda-tanda hitam macam minyak tar tu contohnya, maka kita tak dapat melihat wajah kebenaran. Sebab tu kita tak boleh nak membezakan antara benda benar atau benda salah, kerana dalam hati kita penuh dengan titik hitam yang mana kita tak refresh dia, tak padan dia, kita tak bersih dia, tak polish dia. Itulah hati kita, tuan-tuan, apabila tidak dibersihkan dengan zikrullah, apabila tidak dibersihkan dengan taubat, apabila tak dibersihkan mohon ampun kepada Allah, maka hati kita macam cermin yang penuh dengan titik-titik hitam. Sebab tu Allah kata, bukan kerana sebab apa mereka tidak percaya, sebab hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa-dosa mereka. Kemudian Allah nyatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Janganlah lagi mereka berlaku demikian. Allah larang, jangan kamu duk buat macam tu. Kamu tidak percaya kepada hari kiamat, kamu mengurang timbangan dan kamu melakukan kebejatan yang lain. Sebab apa Allah kata, innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sebab apa? Pada hari itu Allah mendingin rahmat daripada mereka. Jadi tak dapat bertemu dengan Tuhan. Bila tak dapat bertemu dengan Tuhan, bermaksud tidak ada rahmat Tuhan. Orang mukmin dia akan bertemu dengan Tuhan, dapat melihat wajah Tuhan, dapat melihat kebesaran Tuhan dan kenal itu adalah Tuhan. Bagi orang yang melakukan kejahatan, tidak percaya dengan hari kiamat, melakukan kebejatan dan sebagainya, maka Allah tutup, tak dapat nak jumpa dengan Tuhan dan mereka tak dapat nak mengenal Tuhan. Kemudian Allah nyatakan apa? Di akhir ending, maka Allah kata, summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran api neraka. Maksudnya ialah apabila kamu tidak percaya hari kiamat, kamu melakukan kebejatan, hati kamu ditutup, Allah tak bagi rahmat kamu berjumpa Allah, tempat kamu di mana? Tempat kamu ialah neraka Jahannam. Itu adalah ending bagi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan segala kebaikan, tak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita, dan melakukan kebejatan yang itu tidak betul dalam masyarakat.
tidak menurut syariat, maka Allah nyatakan summa innahum lasalul jahim, kemudian mereka akan menderita bahan bakaran. Kemudian Allah kata lagi kepada mereka, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Akhirnya Allah tempelak mereka, kata kepada mereka ini, Allah nyatakan apa? Inilah dia azab siksa yang kamu dustakan dulu. Dulu aku cerita ada pembalasan, aku cerita ada pembalasan syurga, aku cerita ada pembalasan neraka. Jadi kamu tidak percaya, aku hantar kepada kamu Al-Quran, kamu dustakan. Maka Allah tunjuk, kata inilah tempat kamu, inilah yang kamu dusta. Maka dia real tak? Dia real. Itu adalah, ini tempat kamu ni, yang dulu kamu duduk nafikan, maka inilah tempat kamu. Wallahu a'lam. Yang terbaik adalah daripada Allah dan kurang kepada hambanya sendiri. Semoga apa yang disampaikan ini, maka kita jadikan dia adalah sebagai pedoman kepada kita. Yang terbaik adalah daripada Allah, dan yang lemah itu adalah daripada hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la madruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirina li 'amilina wa hab lana al-kull liwajhikal karim ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.